Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita memilih satu topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Topik yang kita pilih hari ini ialah dimensi dan cabaran Perikatan Nasional. Dua tetamu yang sudah pun ada menemani saya di sebelah kiri saya ini, impian saya menjadi kenyataan sebenarnya. Jadi selamat datang dan akhirnya dapat bertemu dengan yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, iaitu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Dapat impian juga jadi kenyataan. Mungkin selepas ini lebih kerap lagi ya. InsyaAllah. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu yang lama sebenarnya tidak bersama kita di Bernama TV ini. Jadi selamat datang semula kepada yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razari, iaitu Ahli Parlimen Kuala Nerus, dan beliau juga merupakan pengarah strategi PAS Pusat. Jadi Datuk, apa khabar? Ya, sihat, alhamdulillah. All the way daripada Terengganu tu. Dari Terengganu. Jam tak jalan? Tak ada, biasa. Alhamdulillah. Okey. Dan ini satu topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya. Oh ya, sebelum saya lupa, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baik, kita memilih satu topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya, Datuk Dr. Ashraf, ya, dimensi dan cabaran Perikatan Nasional. Bila kita sebut tentang Perikatan Nasional itu, ianya seolah-olah memberikan satu dimensi baru dalam senario ataupun landscape politik Malaysia. Apakah anda melihat ini akan terjadi ataupun ianya hanyalah merupakan satu penyatuan daripada parti-parti politik yang terlibat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bernama. Ya. Selepas 21 bulan kembali ke layar TV. Betul. Walau bagaimanapun kembali kepada perbincangan kita. Saya rasa pertama sekali kita kena faham bagaimana ini terbentuk. Ya. Kita tidak pernah berbincang, kita tidak pernah mengambil ketetapan apa-apa berkenaan dengan Perikatan Nasional ini. Yang jelas muafakat nasional itu memang suatu yang kita telah piagamkan melalui proses yang panjang. Tetapi apabila berlakunya suatu yang kita tidak pernah tergambar di dalam pemikiran kami, kepimpinan UMNO, bahawa Pakatan Harapan ini akan runtuh. Memang kita dapat gambaran bahawa apa-apa boleh berlaku kerana pergolakan yang begitu dahsyat di antara dua sosok figura politik tanah air yang begitu lama bersengketa sebenarnya, tetapi mereka bersama untuk menumbangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya ke-14 yang lepas. In particular ataupun secara khususnya Tun Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila kita melihat sejak daripada awal lagi mereka menubuhkan kerajaan, bibit-bibit pergolakan itu sudah wujud, dan kemuncaknya apabila berlakunya pertembungan yang hangat di dalam PKR itu yang membawa kepada pelbagai senario perbalahan dan berantakan, sehingga kan beberapa kali kenyataan-kenyataan Tun Dr. Mahathir itu memberikan gambaran seolah-olah semacam kita tak tahu wujud benarkah janji untuk menyerahkan takhta Perdana Menteri itu kepada Anwar Ibrahim. Dan perubahan kata-katanya begitu jelas sekali. Sekejap kata selepas ekonomi akan pulih, sekejap lepas 1 tahun, sekejap tahun depan, lepas pada itu yang terakhir katanya selepas APEC. Jadi senario-senario ini sebenarnya kami di peringkat pimpinan UMNO sudah mula berbincang. Apakah kemungkinan ada apa-apa berlaku, mungkin dipanggil snap election ataupun pilihan raya awal, kalau benarlah Tun Dr. Mahathir tidak akan memberikan jawatannya kepada Anwar Ibrahim. Dan kita tahu sejarahnya kalau berlaku pertembungan antara dua tokoh ini, maka akan berlaku satu polemik politik yang begitu besar. Betul. Jadi akhirnya perkara itu benar-benar berlaku, dan kami tidak menjangkakan sepantas itu apabila 24 hari bulan secara rasminya runtuh Kerajaan Pakatan Harapan dek kerana Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pada waktu itu meletakkan jawatan. Kerana dari segi perlembagaan, apabila seorang Perdana Menteri letak jawatan, maka terbubarlah anggota kabinet. Maka secara rasminya runtuhlah Kerajaan Pakatan Harapan. Di situlah di peringkat kepimpinan UMNO dan PAS kita, sebab kita apa-apa pun kita sudah sepakat
apa juga keadaan yang melanda negara, UMNO dan PAS tetap akan perkasakan muafakat nasional. Kerana ini piagam yang telah kami jalinkan di hadapan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya ahli-ahli UMNO dan ahli PAS. Tidak mungkin UMNO akan mengkhianati piagam tersebut, dan kami yakin PAS pun tidak akan mengkhianati piagam yang telah kita sama-sama meterai. Tetapi apabila senario itu berlaku pada 24 hari bulan, sepanjang 1 minggu ini kita pun sudah menyaksikan polemik politik, krisis politik yang melanda itu benar-benar mendebarkan semua pihak. Ramai yang tidak tahu apa yang berlaku. Dan kita dapat lihat berlakunya perubahan demi perubahan banyak kali. Peringkat awal, kita mengambil ketetapan untuk menyelamatkan negara yang sedang berhadapan dengan krisis politik yang akan memangsakan rakyat. Kerana akhirnya rakyat akan jadi mangsa. Ekonomi negara bukan bertambah baik. Kita hilang 43 bilion dalam tempoh 2-3 hari bila krisis politik melanda. Jadi adalah menjadi satu tanggungjawab moral bagi kepimpinan UMNO dan PAS. Kita berbincang bagaimana caranya. Tak apalah, sebab kita pun hanya ada 61 orang saja yang dari segi muafakat nasionalnya. Jadi kalau nak bandingkan, kami tak boleh menubuhkan kerajaan juga. Tetapi untuk menyelamatkan pada waktu itu, itu yang berlaku perubahan. Sekejap Tun Dr. Mahathir kata nak calonkan dirinya sendiri. Sekejap tidak. Jadi akhirnya peringkat awal kami sepakat kita bubar saja. Kita serahkan balik mandat itu kepada rakyat. Kerana rakyat berhak untuk mendapat sebuah kerajaan yang lebih serius. Bukan hanya nak berkira-kira soal siapa nak menjadi Perdana Menteri. Tetapi kestabilan itu suatu perkara yang amat mustahak. Rakyat perlukan kestabilan, sebab kestabilan itu akan memberikan kesan yang lain, soal ekonomi dan sebagainya. Sebab itulah kita mencadangkan kepada, mempersembahkan kepada Tuanku Agong, kepimpinan ahli-ahli Parlimen UMNO dan PAS, bahawa sebaiknya dibubarkan. Tetapi seperti mana kita tahu, pada hari Jumaat yang lepas, Tuanku menitahkan supaya kepimpinan politik, parti-parti politik berbincanglah sekali lagi. Semacam mesejnya kepada, isyaratnya ialah kalau boleh elakkan pilihan raya sebagai pilihan yang terakhir atas faktor-faktor yang Tuanku mungkin sudah mengambil kira secara semasaknya. Jadi kami akur dalam arti kata kita perlu menyelamatkan negara ini, menyelamatkan kerajaan. Yang itulah yang kita sebutkan, akhirnya kita sepakat untuk menyokong calon yang dicadangkan oleh parti PBBM itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi atas itulah macam-macam nama disebutkan, Perikatan Nasional sebagainya, sebagai suatu loose coalition sekadar untuk menyelamatkan negara kita, kerajaan Malaysia, supaya tidak selamanya rakyat menjadi mangsa kepada kebobrokan yang berlaku dan juga polemik politik yang begitu menyusahkan semua. Okey, saya nak dapatkan pandangan Yang Berhormat Datuk Dr. Mohamed Khairuddin. Ini satu isu yang panas sebenarnya diperbincangkan oleh pelbagai peringkat rakyat Malaysia. Kerjasama di antara PAS dan UMNO juga menjadi satu persoalan yang cukup menarik. Kita tahu sejarah lampau mengatakan seolah-olah PAS tidak boleh bekerja dengan UMNO dan sebagainya. Tetapi bila terwujudnya apa yang disebut sebagai piagam muafakat nasional itu sendiri, apa sebenarnya yang bermain di minda pemimpin-pemimpin PAS untuk bergabung dengan UMNO? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, terima kasih kerana menjemput. Seperti yang kata Dr. Ashraf tadi, begitu lama tak ada di media TV seumpama ini. Jadi bila kita bincang tentang muafakat nasional dan terkini Perikatan Nasional, pertama sekali ialah sebab kenapa kita boleh berpakat. Itu pertama sekali. Dulu kita dengan UMNO membentuk muafakat nasional kerana ada persamaan matlamat, iaitu negara mesti diselamatkan daripada ancaman, terutama terhadap perlembagaan sendiri yang menetapkan Islam sebagai asas bernegara dan Melayu sebagai teras. Itu asas. Dan bila berlaku pergolakan dan Pakatan Harapan, kita memang mensasarkan untuk menunggu PRU akan datang, membentuk kerajaan selepas PRU akan datang bersama Muafakat Nasional. Dan kita bila berkrisis pun kita mengharapkan berlaku pembubaran parlimen supaya berikan manfaat kepada rakyat. Tetapi bila melihat ada keperluan untuk muafakat yang baru dibentuk untuk tujuan yang sama, itu selamatkan negara tadi, selamatkan umat, selamatkan kerajaan yang sedia ada pada hari ini, maka timbullah idea yang dikatakan Perikatan Nasional tadi. Asasnya ialah muafakat kerana ada matlamat.
Dan macam itulah komunikat kita. Saya yakin bahawa walaupun Perikatan Nasional masih baru dan kita bersedia untuk menerima apa yang ada, yang bila kita boleh pastikan apa makna bersama kita boleh bersama, insya-Allah. Kita boleh kukuhkan. Asasnya ialah keikhlasan kita. Yang kedua, seperti mana dalam ucapan menarik oleh Perdana Menteri, ucapan sulung beliau, itu menyebut bulat air kerana berbentung, bulat manusia kena muafakat. Kita ambil kaedah muafakat tadi, saya yakin kalau kita ada kaedah untuk menguruskan perbezaan, kita memanfaatkan kelemahan, memanfaatkan kelebihan, dan kita memperkasakan kelemahan, saya yakin kita boleh bergerak hingga satu tahap yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Pakatan Harapan sekarang, dan bahkan insya-Allah mungkin menjadi wadah yang terbaik untuk kita jaga masa panjang. Tetapi keutamaan kita satunya ialah memperkasakan muafakat nasional yang kita bina panjang, setahun lebih kita bina. Yang baru kita terima dan PAS dengan UMNO en blok untuk kita perkasakan Perikatan Nasional, cuma memerlukan kaedah, memerlukan tata cara pengurusan yang saya yakin kalau kita gunakan dengan kaedah muafakat tadi, insya-Allah kita boleh berjaya. Okey, Dato' Ashraf, ini persepsi dan juga mainan di luar sana lah. Mereka menganggap seolah-olah apa yang berlaku ini semacam kudeta sebenarnya, menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan dan menubuhkan kerajaan melalui apa yang disebut sebagai pintu belakang lah. Dan ada juga yang mengatakan bahawa penubuhan Perikatan Nasional ini semata-mata untuk menjaga kepentingan orang Melayu sahaja, dan mungkin juga masyarakat ataupun bangsa-bangsa lain di Malaysia ini mungkin terasa bahawa mereka akan dipinggirkan dan sebagainya. Ya, pertama sekali kita kena jelas, ini sistem demokrasi. Demokrasi yang kita ambil daripada Westminster punya model. Rakyat memilih wakilnya di parlimen, dan wakil-wakil di parlimen itulah yang akan membentuk kerajaan, siapa yang majoritinya. Dan yang paling penting kita yang kena ingat, ini bukan pintu belakang, kerana kerajaan itu runtuh, dan keruntuhan ini harus diingat dan perlu difahami dengan jelas bahawa bukan kerana UMNO, bukan kerana PAS yang berebut jawatan Perdana Menteri, bukannya Ashraf Wajdi ataupun Dr. Khairuddin At-Takiri. Ini adalah antara dua sosok yang saya sebutkan tadi, Anwar dan juga Mahathir, yang kita selalu sebut, yang mereka selalu sebut ini bakal Perdana Menteri ke-8, dan sehingga menjadi satu jelajah bakal Perdana Menteri ke-8. Dan perbalahan ini sampai ke kemuncaknya, seperti mana yang telah didedahkan oleh anggota PBBM sendiri, macam mana pada 21 hari bulan Jumaat malam itu mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan berlakunya pergaduhan yang begitu sengit sekali di kalangan pemimpin-pemimpin yang mendesak Tun Dr. Mahathir untuk memberikan tarikh khusus bila nak diserahkan jawatan ini kepada Anwar Ibrahim, sehingga berlakunya peristiwa yang kita dapat saksikan sehingga runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau kami mengambil pendirian untuk tidak mahu campur, akhirnya kerajaan yang runtuh itu tidak akan terdiri, kerana mereka akan terus berantakan. Tetapi seperti mana saya katakan tadi, kita mempunyai tanggungjawab moral kepada rakyat, dan kita harus meletakkan kepentingan kami ke tepi. Kalau nak ikutkan, dalam blok ini Muafakat Nasional mempunyai kerusi yang terbesar. Seharusnya UMNO mencadangkan wakil daripada UMNO lah menjadi Perdana Menteri umpamanya, ataupun PAS boleh mencadangkan wakil daripada PAS. Tetapi kita tidak meletakkan soal kepentingan parti, kita meletakkan kepentingan apa yang dapat kita selamatkan negara ini terlebih dahulu. Kerana rakyat tidak harus berterusan dimangsakan kerana kerakusan dua pihak ini berebut jawatan Perdana Menteri, akhirnya runtuh. Ya, akhirnya kita nak sekali lagi memberikan kepada mereka yang kita jelas, kita tahu bahawa yang terbuktinya bila Anwar ataupun Mahathir tidak sesekali berlaku ikhlas dan jujur untuk menyerahkan Perdana Menteri itu kepada Anwar Ibrahim. Kalau beliau jujur, beliau sudah pasti memberikan tarikh terus seperti mana didesak. Tetapi itu tidak berlaku.
Dan bila mereka berantakan sehingga runtuhnya kerajaan, maka kita harus mengambil tanggungjawab moral untuk menyelamatkan situasi sedemikian. Jadi ini bukan pintu belakang, pintu tepi ke, tetapi sistem demokrasi memerlukan untuk kita mewujudkan kerajaan seperti mana saya sebutkan tadi. Kita ada pilihan yang jelas. Di peringkat pergerakan pemuda pun daripada awal kita kata beri mandat kepada rakyat. Tetapi kuasa ini adalah kuasa Duli Yang Maha Mulia daripada Kebatinan Pertuan Agong. Dan kita menjunjung hormat dan akur kerana Yang di-Pertuan Agong mungkin mempunyai perkiraannya yang tersendiri. Yang kedua, isunya, okey, sekarang ni terbentuk kerajaan di bawah Perikatan Nasional ini, Tan Sri Muhyiddin, dan kita nampak lihat majoritinya adalah Melayu, Islam. Apakah kita akan mewujudkan satu suasana yang akan mendiskriminasi kaum lain? Persoalan ini harus kita lihat kepada sejarah. Apakah 61 tahun apabila dominasinya Melayu Islam dalam konteks perikatan sebelum itu bersama PAS 1974 sampai 1978 selepas krisis perkauman, dan disambung terus dengan Barisan Nasional sampai 61 tahun. Pernahkah kita dengar mana-mana orang Cina yang dimangsakan, didiskriminasi, atau orang India yang dizalimi? Adakah tempat-tempat ibadah mereka dirosakkan ataupun kita menghalang mereka untuk beragama? Tidak. Kita bersyukur dan kita rasa bangga kerana Malaysia ini adalah sebuah negara model kepada dunia. Pelbagai agama, pelbagai kaum, tetapi hidup dalam penuh aman harmoni. Kenapa? Kerana pasaknya kita kukuhkan. Yang telah pun seperti mana yang sahabat saya sebutkan tadi, pasaknya itu sudah disebut dalam perlembagaan. Islam sebagai agama persekutuan, tetapi jangan berhenti di perkara tiga itu, jangan berhenti di situ. Agama-agama lain bebas untuk diamalkan. Melayu Bumi Putera sebagai bangsa teras, tetapi kita mengiktiraf bahawa masyarakat kita, rakyat kita berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kalau ini model yang kita letakkan, saya tidak menjangkakan bahawa kita akan mewujudkan suatu suasana yang akan mendiskriminasi maupun menzalimi kaum-kaum maupun orang daripada agama lain. Okey, kita akan dapatkan pandangan yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin tentang isu ini, Datuk, ya. Tapi seperti biasalah, kita diarah dulu untuk berehat buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang dimensi dan cabaran Perikatan Nasional. Tadi menarik apa yang disebut oleh Datuk Dr. Ashraf, dan saya percaya bahawa Datuk Khairuddin sendiri pun ada pandangan berkaitan dengan isu ini. Tapi saya ingin petik daripada apa yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin dalam ucapan sulungnya sebagai Perdana Menteri 2 hari yang lalu, mengatakan bahawa dia adalah Perdana Menteri untuk semua. Jadi mainan persepsi yang mengatakan mungkin akan timbul soal-soal yang berkaitan dengan perkauman dan sebagainya, keutamaan kepada orang Melayu dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk. Pertama kita kena tengok ucapan Perdana Menteri sebagai ucapan dasar, walaupun dia ringkas tapi padat bagi saya, iaitu menunjukkan bahawa beliau Perdana Menteri untuk semua orang, semua rakyat Malaysia, dan saya rasa itulah keadilan. Sebab itulah tema, kalau kami rampas kita gunakan tema keadilan untuk semua dan berkebajikan untuk semua tanpa mengira kaum. Hatta itu yang diajak oleh Islam. Kita katakan Malaysia kita negara yang asalnya adalah Islam, dan Islam mengajar keadilan. Tak ada satu sejarah negara kita sama ada ketika ditubuhnya Malaysia atau sebelumnya lagi, tak ada seorang Cina, bukan Islam, bukan Melayu yang dizalimi, kerana Islam mengajar kita adil. Kerana itu saya yakin dengan kerjasama yang kita buat kali ini, kita boleh berikan keadilan yang lagi baik untuk semua pihak. Yang berlaku Perkatan Harapan, kenapa runtuh Perkatan Harapan, kita kena kaji. Antaranya kerana kegagalan menggambarkan bahawa keadilan untuk semua, dan adil bukan sama rata.
ada yang sama tapi tidak adil. Tapi keadaan yang berikan hak pada orang yang berhak, itu yang diajar oleh Islam. Hak Melayu sebagai kaum majoriti, hak orang-orang Bumi Putera sebagai hak asal. Ini benda yang kita kena pastikan diperolehi. Tetapi bila mana kita nak menyamaratakan semua orang dalam perkara yang tak samarata, itu bermula kerosakan. Kerana bagi kita ialah berikan keadaan pada semua orang. Dan kita yakin, kalau kita lihat ucapan awal menyebut tentang yang nak fokus tentang isu ekonomi, itu isu bersama kita. Dan isu ekonomi, isu semua rakyat Malaysia hari ini. B40 tak mengira bangsa, Melayu ke, Cina ke, India ke, masyarakat di Sabah atau Sarawak duk berhadapan isu ini. Kalau kita boleh fokus dalam permulaan negara kita ini dan kerajaan baru ini, fokus pada permulaan ekonomi. Ini yang disebut oleh Presiden PAS. 5 terasa asas untuk kita memacu negara ini dalam kerajaan baru ialah, satunya ialah pulihkan ekonomi. Disebut pula oleh Tan Sri Mahyudin sebagai PM, iaitu kehendak rakyat untuk makan, untuk minum, untuk mendapat pendidikan yang baik. Ini hak rakyat. Kalau kita fokus pada ekonomi sebagai agenda pertama kita, pulihkan balik, di saat Pakatan Harapan gagal hingga menyebabkan apa yang kita hadapi sekarang, saya yakin rakyat bersama kita. Sebab tu bagi saya, Perikatan Nasional ini walaupun masih baru, ada ruang untuk kita bawa pada rakyat dengan satu neraca timbangan yang baru. Kita berikan ekonomi terbaik kepada mereka, semua orang dapat hak dia yang seperti mana ditetapkan oleh Islam, oleh negara. Saya yakin kita boleh berjaya. Yang penting kesungguhan. Betullah kalau saya tertarik disebut ayat Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu sudah bertekad, maka serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat kerja. Yang penting saya yakin kerajaan baru ini bersedia untuk bekerja. Berapa lama masa ada kita manfaatkan, pendek atau panjang bergantung pada keperluan rakyat. Tetapi apa yang kita mahu ialah satu kerajaan baru yang mendukung kehendak rakyat, yang mahukan keadilan untuk semua orang dan mahukan kebajikan untuk semua orang. Ini asas kita. Kalau itu permulaan kita, saya yakin Perikatan Nasional menjadi wadah terbaik untuk kita, insya-Allah. Kemenangan Barisan Nasional Dr. Ashraf dan bersama-sama dengan Muafakat Nasional dalam 5 pilihan raya kecil berturut-turut daripada 10 pilihan raya kecil yang berlangsung setakat ini. Apakah itu sebenarnya sudah sepatutnya dilihat sebagai indikasi bahawa ada masalah dalam PH ataupun Pakatan Harapan? Sebenarnya masalah PH ini berakar umbi kepada mereka sendiri, kerana mereka memulakan permulaan mereka itu dengan meletakkan suatu manifesto yang hakikatnya mereka sendiri tak dapat penuhi. Yang itu sudah mula mencetuskan perasaan tidak puas hati dan perasaan marah rakyat. Dan apabila mereka, sepatutnya bila mereka menjadi kerajaan, mereka mengambil pendekatan move on, move forward. Tetapi apa yang mereka lakukan, peringkat awal lagi mereka mulakan, bukan saja mereka tahu mereka tidak dapat memenuhi janji itu, tetapi ketidakmampuan mereka untuk memenuhi janji itu dengan disalahkan kerajaan sebelumnya. Jadi blame game ini bermula pada hari pertama lagi, apabila mereka mencetuskan perasaan gusar dengan mengatakan bahawa negara ini akan bankrupt kerana kita rupa-rupanya berhutang 1 trilion. Dan ini dilagukan dan diwar-warkan, sehingga kan mungkin satu aspek dari segi politik, mungkin mereka ingat okey, rakyat akan percaya, tak dapat penuhi, tol tak dapat bagi free, minyak tak dapat turun, PTPTN tak dapat free, semua tak dapat free. Ini kerana apa? Kerana hutang 1 trilion. Tetapi satu lagi dimensi yang mereka lupa, mereka telah memberikan isyarat yang salah kepada pelabur-pelabur asing, orang luar. Kerana mana negara yang akan yakin nak melabur di dalam sebuah negara yang bakal bankrupt? Mana negara yang selama ini mereka mendapat maklumat daripada dokumen-dokumen rasmi kerajaan sahaja dan dokumen World Bank, IMF, selain daripada dokumen bank negara. Tiba-tiba dalam semua dokumen ini tak pernah pun dikatakan hutang kita 1 trilion. 686 bilion. Tiba-tiba mereka mengatakan 1 trilion. Ini dalam prinsip kewangan antarabangsa, asas yang paling utama ialah trust and confidence. Yakin dan percaya. Bila keyakinan dan kepercayaan tidak ada, itulah yang menyebabkan peringkat awal bursa kita jatuh. Apabila berbondong-bondong pelabur-pelabur keluar menjual.
Itu yang disebutkan accumulated ataupun kerugian terkumpul sepanjang 21 bulan mencecah hampir 300 bilion. Tak termasuk yang 43 bilion dalam tempoh kita berkrisis ini. Jadi ini semua memberikan kesan kepada aset-aset negara, aset-aset pegangan GLC, aset-aset pegangan syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan, semuanya rugi. Bila rugi, dia memberi kesan apa dikatakan sebagai multiplier effect, kesan gandaan kepada rakyat. Rakyat tidak dapat pulangan dan bentuk dividen yang dikendaki ataupun yang dihajati, yang menyebabkan belanja mereka juga berkurangan. Dan bila ekonomi mula mengucup, krisis mula melanda, trust tidak ada, keyakinan tidak ada, ditambah pula dengan pelbagai dasar-dasar yang begitu melucukan dan juga menjadi macam semacam istilah orang putih kata mockery kepada rakyat. Jadi ini semua menimbulkan kemarahan. Orang muda marah, rakyat biasa marah, nelayan tak dapat apa yang mereka dapat sepanjang tu, rakyat bawahan yang dulunya B40 terbela, penjawat awam susah dan sebagainya. Jadi ini semua masalah terkumpul yang menyebabkan mereka menterjemahkan dalam pilihan raya. Dan yang terbaru macam di pilihan raya Kimanis, kami peringkat UMNO pun kita tak jangkakan kita boleh menang sebegitu rupa. Bahkan kita tak menyangkakan saluran anak muda yang dulunya kita kalah, sekarang ni semua saluran anak muda kita menang. Walaupun hakikatnya kawasan itu dengan keadaan biasa di Sabah ini, kalau pilihan raya kecil ni, kerajaan bertanding, kerajaan yang akan menang. Tetapi itu tidak berlaku. Di Tanjung Piai, kita menang di kawasan yang kita kalah dulu dengan majoriti yang begitu besar. Jadi ini semua hanya menzahirkan satu perkara, bahawa rakyat resah, rakyat gelisah. Tetapi ingat ke kerajaan ini ataupun kerajaan lepas PH, dia akan mengambil tindakan korektif yang segera. Berhenti daripada bergolak sama sendiri, berhenti dari segi perbalahan. Tetapi rupanya makin rancak dan makin teruk, sehinggalah berlakunya keruntuhan Pakatan Harapan secara rasmi pada 24 bulan apabila perbalahan itu sudah sampai ke kemuncak. Mereka tak boleh menyalahkan UMNO ataupun PAS. Kita tidak terlibat dalam perebutan takhta Perdana Menteri antara Anwar dengan Mahathir. Tetapi bila runtuh saja mereka, saya sebutkan berkali-kali, ini adalah merupakan tanggungjawab moral kami. Kami kena buat keputusan, apakah kami nak membiarkan rakyat begitu saja, negara terus lingkup, krisis politik berpanjangan? No. We have the moral responsibility to make sure that the country remains stable. Jadi kami tidak ada pilihan, kena letak soal kepentingan kami ke tepi. Sebab itu kami mengambil keputusan, okey, kita menyokong kerajaan untuk dibentuk. Walaupun akhirnya rupa-rupanya menjadi majoritinya kerajaan Melayu Bumi Putera. Tapi jangan risau, sebab asasnya seperti mana yang YB katakan tadi, asasnya Islam. Islam mengajar apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah kerana adil itu dekat dengan takwa. Cabaran yang paling hebat sekarang ini menanti Perikatan Nasional sebenarnya, Dato' Khairuddin. Dulu rakyat menaruh harapan kepada Pakatan Harapan, tetapi akhirnya mereka sedar bahawa harapan itu tinggal sebagai harapan. Dan sekarang ini dalam masa yang tidak begitu lama lagi sebelum PRU akan datang, masa yang singkat ini, bagaimana Datuk melihat cabaran yang perlu dilihat secara serius oleh Perikatan Nasional? Pertama sekali, kita lihat ada titik yang semua orang mahu. Rakyat mahu, ahli PAS mahu, ahli UMNO mahu, ahli PH pun mahu. Itu titik integriti. Kalau integriti itu kita perkasakan, seperti mana ucapan PM, kita letakkan integriti. Bahkan kita pun dalam PAS di Kelantan, Terengganu, kita letakkan integriti, benda yang asas. Terengganu kita susun satu dasar integriti yang kita asaskan pada konsep atur. Atur iaitu atur cara, tata cara, urus tadbir Rabbani berdasarkan ketuhanan. Kalau kita bawa idea integriti ni, kalau dalam manifesto Barisan Nasional disebut hari itu ketika PRU, iaitu hebat negara, dan disebut dalam tu tentang konsep ombudsman. Dalam PAS, dalam kita punya manifesto gagasan sejahtera, kita sebut Hizbah Rakyat. Itu untuk pemantauan supaya kita berintegriti tinggi. Kalau integriti itu menjadi keutamaan kita untuk kerajaan baru, tanpa kita menyalahkan kerajaan lama, kita boleh berjaya.
antara punca kejatuhan dan keretakan kerajaan Pakatan Harapan ialah kerana mereka sibuk menyalahkan Barisan Nasional hingga mereka lupa fokus dalam pengurusan. Saya mengharapkan kerajaan baru ini fokus pada integriti. Kalau kita mahu integriti itu dibesarkan, antaranya SPRM sebagai contoh, letakkan di bawah Parlimen, bukan lagi dikondak oleh orang yang dulunya ada kaitan dengan parti politik. Itu tidak telus. Maka letakkan bawah Parlimen. Kalau itu yang awal kita boleh buat, isytihar letak bawah Parlimen, saya yakin itu permulaan integriti kita. Jadi saya yakin kalau kita bawa yang ni, rakyat boleh terima kita dengan cara yang berlapang dada, walaupun timbul isu kudeta dan sebagainya yang dijawab oleh Datuk Dr. Ashraf tadi. Itu saya rasa nombor satu kita kena buat, integriti. Yang kedua, yang kita kena perkasakan juga ialah kesatuan. Baru ni dalam Pakatan Harapan mereka gagal kerana ditimbulkan isu perpecahan. Pertemuan Melayu dengan bukan Melayu dan sebagainya, Islam dengan tak Islam, itu dibesar-besarkan, menyebabkan kerajaan retak, rakyat pun retak. Kita nak buat narratif baru, kesatuan umat, keharmonian bernegara, perpaduan di kalangan rakyat, Sabah, Sarawak, Semenanjung, kita bersatu. Kalau itu yang kita bina, tak ada benda yang tak boleh kita buat. Dia asas kestabilan politik ialah keharmonian masyarakat. Kalau kita harmonikan masyarakat, stabil negara, ekonomi kita akan pulih. Jatuh ekonomi kerana orang luar, pelabur tidak yakin dengan keadaan kita. Maka bagi saya, kalau kita kukuhkan yang ni, harmonikan rakyat, perpaduan itu kita bina, bukan diberikan menteri perpaduan pada seorang yang ambil ramai stafnya kalangan satu kaum. Ini sangat bahaya pada perpaduan. Maka saya rasa cabaran kita, integriti satu, kedua, membina perpaduan. InsyaAllah, walaupun cabarannya besar, bagi saya tak ada yang tak boleh kita buat kalau kita mahu, insyaAllah. Okey, saya petik apa yang Dr. ataupun Datuk Khairuddin sebut. The golden word here is actually integrity. Integriti dalam pemilihan penumbuhan kabinet nantilah, itu pun akan dilihat dengan dengan teliti oleh rakyat. Dan apakah Dr. Ashraf ataupun Datuk Ashraf merasakan bahawa penumbuhan kabinet nanti akan melihat kepada soal integriti, akan melihat kepada soal perpaduan itu? Ya, Perdana Menteri pun sudah sebut dalam ucapan sulungnya ataupun disebut sebagai ucapan dasar bahawa dia akan menjunjung prinsip integriti. Presiden PAS pun sebut yang sama. Dan prinsip UMNO pun memang itu asasnya. Kita tidak akan sesekali merelakan mana pemimpin-pemimpin yang didapati bersalah itu terus kekal. Tidak pernah dalam sejarah UMNO kita membela mereka yang bersalah. Tidak seperti mana parti-parti tertentu, walaupun pemimpin mereka didapati bersalah oleh mahkamah tetapi mereka keluar ke jalanan. Kita tidak pernah ada sejarah begitu dalam UMNO. Kalau didapati bersalah, maka selesai. Tetapi prinsip kami daripada awal lagi, seperti mana prinsip Islam, al-aslu bara'atu dhimmah, seseorang itu tidak boleh kita kata sebagai bersalah selagi mana tidak disabitkan oleh mahkamah sebagai bersalah. Ya. Jadi itu asas dia. Tapi hari ini kita sudah ubah struktur pemikiran rakyat kerana kita sudah bercakap soal judgement itu dibuat di media sosial. Persepsi itu dibentuk oleh media sosial. Jadi ini tidak adil bagi saya, seperti mana kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO semalam dan juga Datuk Seri Najib bekas Presiden. Ada orang tanya dia macam mana dengan bila perubahan kerajaan, dia kata tidak, saya nak terus berjuang membersihkan nama saya di mahkamah kerana tidak ada lagi wahana ataupun tempat yang lebih berkredibiliti, dia kata. Dia cakap dalam bahasa orang putih lah. Berkredibiliti untuk dia membersihkan namanya. Jadi saya kira itu satu pernyataan yang sebenarnya mewakili semangat yang ada pada UMNO selama ini. Betul, ada pemimpin-pemimpin UMNO yang didapati bersalah dan mereka berundur diri. Tetapi sejarah UMNO juga telah membuktikan bahawa kita tidak pernah merelakan. Cuma bagaimana PH selalu mainkan UMNO parti penyamun pemerompak, itu tidak adil. Seperti mana, apakah kita UMNO tak pernah mainkan PKR parti halwat ke parti zina ke parti liwat ke parti semburit ke? Tak pernah. Sebab mana mungkin kita berlaku adil kalau hanya seorang dua yang didapati bersalah oleh mahkamah terus kita membakul sampahkan the whole parti. It is
It is unfair. Itu tidak adil. Begitu juga saya rasa dalam konteks UMNO pun pendirian kita sama. Takkanlah hanya persepsi saja kita terus membuat jatuh hukuman. Tetapi biarlah mahkamah menentukan. Kerana bagi saya kalau kita tidak percaya kepada mahkamah, itu adalah petanda struktur negara yang paling asas. Dari segi judiciary runtuh. Bila runtuh, rakyat tidak ada apa lagi tempat untuk mendapatkan keadilan. Kalau judiciary pun ada sistem kehakiman pun kita sendiri yang timbulkan kecurigaan. Dan saya rasa dan saya yakin kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Presiden kami dan juga Datuk Seri Najib kemarin 2 hari lepas, saya rasa itu sudah cukup membuktikan dan menzahirkan pendirian UMNO itu sendiri. Rakyat sedang menunggu Datuk Khairuddin penubuhan kabinet. Itu perkara biasalah. Walaupun diwar-warkan secara kabar-kabar angin, mungkin 9 hari bulan barisan kabinet akan diumumkan. Tetapi ramai juga yang mula bermain dalam media sosial mengatakan akan ada pula sekarang ini tarik tali desakan daripada parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional ini untuk mendapat jawatan-jawatan menteri yang dianggap senior, menteri-menteri yang penting dan sebagainya. Pendirian PAS dalam persoalan ini. Pertama sekali kita mengambil sikap serahkan kepada orang yang patut bincang, berunding. Dan kaedah Islam mengajar kita wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka berasaskan syura, perbincangan. Maka bagi saya serahkan pada kepimpinan untuk bincang. Tetapi apa yang kita didik ahli kita dalam PAS ialah kita tidak berebut jawatan, kerana itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Dan saya yakin UMNO pun sama juga. Bukan itu kita punya impian untuk berebut jawatan ataupun menteri sebagainya. Yang penting bagaimana kita boleh menyumbang tenaga kita untuk rakyat, untuk kita bina negara dan dengan kerajaan baru yang kita ada pada itu. Saya rasa kepentingan. Isu berapa kementerian kita dapat, siapa menteri, ini perkara yang kedua bagi saya. Yang penting semua ahli parlimen letakkan satu matlamat bagaimana menyumbang untuk pembinaan negara. Kalau itu asas kita, saya rasa kita boleh bersama. Kalau kami dengan UMNO kita berjaya menguruskan perbezaan, setahun lamanya kita membina hubungan yang rapat, hubungan ukhuwah untuk kita uruskan perbezaan. Maka samalah juga dalam isu melibatkan agihan kementerian ini, kalau kita berjaya menguruskan perbezaan, kita tahu bahawa PAS berbeza dengan UMNO, UMNO berbeza dengan Bersatu, tapi kita uruskan perbezaan dengan baik kerana kita ada matlamat bersama. Saya yakin isu kahwin bukan isu, tapi biasalah media disebarkan dengan poster-poster yang menarik. Betul. Yang orang ni suka sangat benda macam tu. Jadi kita mudah. Hari ini pun Tuan Guru Presiden telah beri satu kenyataan bahawa terserah kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai PM untuk menentukan apa yang patut. Sama juga UMNO. Serahkan kepada PM. Ini konsep walak lah, serah pada ketua. Saya yakin tidak ada pertemuan. Yang ada ialah media. Yang sentiasa saya wartawan perlu tanya WhatsApp siapa dia gitu. Kita kata tunggu pimpinan kita uruskan. Kerana kita diajar untuk serahkan setiap benda kepada orang yang layak untuk menguruskannya. Bukan saya, bukan Dr. Ashraf untuk bercakap tajuk yang seumpama ini. Betul. Okey, kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di ruang bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Hampir-hampir berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Mungkin sesuatu yang juga penting untuk kita sebut di sini, Dato' Ashraf. Saya tahu kita pun dah faham tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan saya percaya bahawa Perikatan Nasional juga berada di kedudukan sekarang ini kerana rakyat sendiri pun sudah merasa keperitan berada di bawah Pakatan Harapan. Jadi matlamat utama yang perlu dilihat oleh Perikatan Nasional sekarang ini daripada pandangan anda selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saya sebutkan dalam status saya hari ini pun, saya jelaskan kita harus fokus. Fokus kita apa? Rakyat. Fokus kita kepada rakyat ni, kalau kita letakkan fokus itu jelas, bahawa rakyat sebagai agenda kita. Jadi kita tahu apa sebenarnya yang rakyat perlukan sekarang. Apa keutamaan dia? First things first. Keutamaan sekarang ialah redakan suhu politik. Cukup-cukuplah kita
berbahas, berbalah berkenaan dengan politik. Buat sementara tak apa. Kan? Lepas pada ni Parlimen bulan 5 kita balah berkelahi balik soal nak buat undi tak percaya ke tak apa. Tetapi buat masa sekarang prioriti rakyat sebab apa? Ekonomi makin teruk. Suasana ekonomi dunia tidak memberikan mesej isyarat yang positif. Kesannya kepada kita juga coronavirus yang COVID-19. begitu menggejala, yang menjadi suatu perkara yang amat membimbangkan seluruh dunia, yang memberi kesan kepada ekonomi. Kalau kita terus berterusan dengan berpolemik politik seperti ini, kan, bagaimana kepercayaan pelabur sama dalam dan luar kepada negara? How to restore confidence? Takkan mungkin kita mampu buat. Sebab itulah tak apa, serahkan kepada kebijaksanaan Tan Sri Muhyiddin untuk memilih kabinetnya. Bila kabinet sudah terbentuk, buat kerja, terus jalankan amanah rakyat itu. Kerana masanya tidak lama. Kita hanya mungkin ada 2 tahun lebih saja untuk pilihan raya. Mungkin dipanggil awal lagi, kita pun tak tahu. Tetapi yang paling penting sekarang ini masa untuk bekerja untuk memastikan negara ini dapat kita wariskan kepada generasi selepas ini dengan baik. Kan? Kalau kita tak bercakap soal sekarang pun, sebab kita hari ini yang terdesak hari ini adalah rakyat susah. Rakyat di semua peringkat susah. Dan rakyat hari ini menjadi mangsa kepada keadaan. Perbalahan politik yang berpanjangan. Jadi alhamdulillah, ini semua kuasa Allah, Datuk. Siapa sangka dalam perbalahan 2 tokoh ini, Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim, tiba-tiba naiknya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tak ada siapa yang sangka. Ini soal yang kita harus ambil secara positif terlebih dahulu. Bukan bermakna saya setuju dengan Tan Sri Muhyiddin. Kan? Saya tak kira Dr. Khairuddin juga itu pilihan pertama dia. Kerana kami ada parti kami dan kami sudah tentu mahukan wakil daripada parti kami. Tetapi ini bukan soal kita mau pilihan raya ni. Kalau pilihan raya lain. Sebab itu mandat yang kita dapat ini adalah mandat untuk menstabilkan negara. Memastikan ekonomi kita dapat dijana kembali. Kerana kalau itu kita gagal, jangan bercakap soal agenda rakyat, negara dan sebagainya. Rakyat akan hilang kepercayaan kepada semua ahli politik dan akhirnya negara akan huru-hara dan porak-poranda. Sebab itulah bagi saya kita kena tengok apa dia keutamaan hari ini. Yang pertama soal ekonomi, yang kedua bagaimana nak meningkatkan kembali keupayaan rakyat dalam konteks berbelanjanya, pakej rancangan ekonomi yang telah pun tak bentangkan tetapi telah diluluskan. Kita harus laksanakan terlebih dahulu. Soal bagaimana kita nak buat ubah suai, sama ada kepimpinan baru melihat ada perkara-perkara yang harus diubah suai kemudian. Tetapi yang immediate, yang terdesak hari ini, kita perlu merangsang kembali ekonomi. Kerana kalau kita gagal ataupun lambat, kita akan berhadapan dengan krisis ekonomi yang na'udzubillah, yang akan menjadikan negara kita lebih teruk, rakyat yang akan sengsara. Jadi sebagai kerajaan hari ini, sebagai pemimpin parti-parti politik, tak kiralah yang sudah menjadi pembangkang, mereka sudah merasai 21 bulan bagaimana rasa sebagai kerajaan. Tanya balik dalam diri kita secara jujur, kan? Apakah bila kita berada dalam sebagai kerajaan itu, kita tidak ada sekelumit rasa kesihan kepada rakyat yang tempat kita dipertanggungjawabkan untuk memberikan khidmat bakti kita. Itu tidak bercakap soal kita dengan Allah SWT. Ini kita bercakap soal kita juga mempunyai tanggungjawab kepada rakyat yang telah memilih pemimpin-pemimpin dalam pilihan raya yang lepas. Saya percaya satu isu yang akan berlaku, Datuk Khairuddin, sabotaj. Mainan politik ini sudah pasti akan diteruskan oleh pihak-pihak tertentu sebenarnya, terutamanya pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku. Dan apakah Datuk Khairuddin merasakan bahawa mungkin mainan politik ini akan menjadi lebih hebat sebenarnya dalam usaha untuk memberi tekanan dan juga mensabotaj apa yang dirancangkan nanti oleh Perikatan Nasional? Pertama sekali, sabotaj ni memang kerja orang politik lah antara parti-parti. Tetapi sampai masa untuk kita bina satu kaedah bersama untuk kita bekerja, kita boleh mulakan dengan titik yang ditinggalkan oleh Pakatan Harapan. Tak perlu kita mulakan dari zero. Contohnya kita ambil
konsep wawasan kemakmuran 2030 yang dah dimulakan, dibentangkan oleh Pakatan Harapan. Ada kebaikan yang kita kena dukung. Kalau kita mulakan pada titik itu, kita ajak mereka Pakatan Harapan bersama untuk dukung apa yang kemulakan. Kami hanya sambung saja. Maka di situlah akan hilang isu sabotaj. Sabotaj mungkin berlaku, kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk menguruskan kalau ada unsur khianat. Tetapi bagi saya, untuk menarik perasaan, keinginan, hasrat, cara fikir rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan, caranya lah kita mulakan titik di mana mereka telah mulakan, kita sambung saja kerja mereka. Dengan cara itu kita menjimatkan masa. Dulu kita dalam Pakatan Harapan sebelum ini, mereka nak mula yang baru, nak tinggalkan kebaikan yang UMNO buat, maka mereka nak mula kosong. Bila mula kosong, mereka akan terpaksa bertatih, tak boleh berlari. Kita tidak mahu begitu. Kita mesti mula berlari. Benda sudah ada, sambung. Yang lemah kita buang, yang kuat kita ambil. Politik yang jahat, yang baik dia buang, yang buruk pun dia buang, dua-dua dia buang. Maka akhirnya nak mulakan yang baru ini merosakkan kita. Maka bagi saya, menteri-menteri yang baru, timbalan menteri, tak perlu fikir benda yang baru sangat. Ambil yang ada, sambung kerja. Kita boleh selesaikan dalam masa 2 tahun atau 3 tahun. Itu cara fikir yang saya rasa kalau kita boleh buat. Isu sabotaj berasa kecil sangatlah. Ini persepsi semangat macam Pepsi Cola lah. Peringkat awal dia meletup dan sebagainya. Akhirnya dia akan sejuk. InsyaAllah saya yakin rakyat bersama kita. Bukan hanya orang politik. Orang politik akhirnya akan expired kalau rakyat bersama kita. Kita ambil hati rakyat. Kita bina ekonomi kita, kita pulihkan. Kalau Presiden PAS sebut dalam kenyataan media baru ni, kita nak sasarkan satu, pulihkan ekonomi. Kedua, jurang kaya miskin. Ketiga, bina tahap pendidikan kita. Keempat, kita berikan hak federalisme pada negeri-negeri. Tambahkan bajet untuk negeri Kelantan yang miskin, Sabah yang miskin, Sarawak yang miskin, negeri yang tak ada duit yang banyak seperti Kedah, seperti Perlis, diberikan. InsyaAllah. Kalau itu yang kita berikan, saya kata kita boleh berjaya. Sabotaj benda kecil saja. Kalau kita pandang negatif. Kita pandang positif. Saya yakin kerajaan baru ini melihat masa depan dengan penuh positif. Dan kita yakin kita boleh berjaya dan rakyat pasti bersama kita. Sama ada PRU itu cepat atau lambat, kita ambil hati rakyat, kita ambil hati semua orang, insya-Allah saya yakin kita boleh berjaya. Keyakinan yang cukup hebat dilontarkan oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin. Tapi bagaimana pula keyakinan daripada Dr. Ashraf sendiri? Apakah anda yakin, apakah Datuk yakin bahawa sesungguhnya usia Perikatan Nasional ini mungkin akan berpanjangan, dan bukan saja usia berpanjangan yang penting, tetapi memenuhi kehendak, memenuhi aspirasi rakyat itu adalah menjadi teras utama dalam perjuangan Perikatan Nasional. Ya, yang paling penting kita semua harus berlaku jujur dan ikhlas. Kepada siapa? Kepada rakyat. Hari ini kita bukan berbincang soal perebutan kerusi untuk pilihan raya. Kerana pilihan raya ini macam Datuk, ini hanya alat dan dia boleh jadi lambat dan boleh jadi cepat. Sekarang ini nawaitu kami masa kami membuat keputusan untuk menyokong selamatkan negara terlebih dahulu. Kenapa? Bila ekonomi jatuh, bukan saja orang Pakatan Harapan saja yang akan susah. Orang Barisan Nasional, orang PAS pun akan susah. Rakyat yang tidak berparti lebih ramai yang susah. Jadi saya rasa ini adalah tanggungjawab bersama. Kita tak sampai pun 3 tahun. Tak sampai satu orang kata tempoh matang pilihan raya ni lagi. Jadi cukuplah dulu kita berpolitik, tumpukan soal nak menyelamatkan negara ni dulu. Sebab itu saya sebutkan tadi, kebertanggungjawaban ini harus dipikul bersama. Bukan saja oleh kerajaan yang dibentuk hari ini, tetapi juga oleh pembangkang hari ini, kerana mereka sudah menjadi kerajaan 21 bulan. Dan saya setuju, kita tak perlu buat perkara yang baru. Sebab itu bila orang tanya, apa manifesto kita? Apa yang manifestonya? Ini bukan pilihan raya. Kan? Kita masuk kerana nak menyelamatkan negara. Yang paling penting, bagaimana cara nak menyelamatkan negara? Apa fokus sekarang ini? Kita bermula daripada titik yang Pakatan Harapan buat, yang mana kita rasa apa tindakan-tindakan yang tak betul tu kita perbaiki terus. Macam kenyataan saya hari ini berkenaan dengan aset-aset tabung haji, yang bagi saya kalau pandangan daripada luar tidak wajar dan perlu dibekukan terlebih dahulu supaya kepimpinan baru boleh tengok apa yang bukan saja tabung haji, banyak lagi GLC lain aset-aset. Tapi itu kelemahan yang tak perlu kita blame game dah. Habis-habis, tetapi yang mana kita boleh selamat, kita selamat. Tetapi moving forward,
bermula dengan apa yang ditinggalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan kekuatan kita yang saya rasa ramai rakyat mungkin baru sedar apabila perbalahan politik orang parti ini berlaku, kan? Walaupun saya katakan tadi krisis politik yang melibatkan dua sosok yang menyebabkan runtuhnya Pakatan Harapan, berlakunya krisis politik berpanjangan selama seminggu. Apa kekuatan negara? Kekuatan negara sebenarnya pada penjawab-penjawab awam. Ya. Kan? Penjawab-penjawab awam ni, siapa juga yang berubah, kan? Negara tetap berjalan dengan baik. Betul. Kita harus memberikan satu penghormatan kepada seluruh penjawab awam. Betul. Daripada Datuk Seri KSN, KSU sampailah seluruh anggota penjawab awam. Kerana apa? Kerana mereka bertindak profesional. Mereka hanya berkiblatkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Siapa juga parti politik yang menang, itu adalah ketua mereka pada waktu itu, government of the day, yang dilihat oleh Pakatan Harapan dulu dengan macam-macam tohmahan. Mereka ini sebagai deep state, nak mensabotase. Tapi ternyata jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan yang menyebabkan kita masih boleh berjalan macam biasa. Rakyat boleh pergi kaunter, tak ada kaunter yang ditutup. Sebab apa? Penjawab awam. Jadi kekuatan kita, walaupun kerajaan sudah berubah sekarang ini, kita bukan start pada zero, kita ada asas yang sudah pun terbina berpuluh-puluh tahun. Dan Kerajaan Pakatan Harapan ada perkara yang positif yang dilakukan yang boleh kita teruskan. Sebab itulah fokuslah kepada rakyat. Bila pilihan raya nanti kita bercakap soal berantakan ataupun kita bincang soal macam mana soal. Jadi tak perlu kita cakap soal berapa usia, kan? Kata Patah Harap, inna haqaiqal yaum kanat ahlamul ams wa ahlamul yaum hi haqaiqal ghad. Sesungguhnya kenyataan hari ini merupakan mimpi semalam. Kita tanam mimpi hari ini untuk melihat satu kenyataan yang lebih positif lagi pada masa akan datang. Menarik. Baik, tinggal lebih kurang 1 minit lagi. Soalan yang ikhlas kepada Datuk Khairuddin. Apakah PAS sendiri yakin sebenarnya dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ini? Bila kita berikan SD kita, berarti kita yakin dengan apa yang sedang kita buat sekarang. Seperti mana ayat dibacakan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam ucapan beliau, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu telah buat tekad, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma titik yang saya rasa kita perlu highlight ialah kami tidak merampas kerajaan yang lama. Mereka membuang kerajaan itu. Kita mengutip, mengambilnya, dan kita akan sambung apa yang baik yang mereka dah buat, kita akan tambah baik lagi insya-Allah. Dan saya ingin mencadangkan kepada kerajaan baru supaya peruntukan ahli parlimen diberikan sama rata, sama ada oleh kepada MP kerajaan atau MP pembangkang, agar mereka boleh serve rakyat mereka sama seperti orang lain. Akhirnya rakyat akan dapat menikmati kemakmuran dan keamanan ekonomi akan sampai kepada mereka. Itu saja harapan kami untuk negara ini, insya-Allah. PAS bersama kerajaan hari ini, bersama dengan UMNO, bersama Bersatu, DPS, kita bina negara, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, iaitu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan banyak persoalan sebenarnya yang kita bincangkan, tapi belum cukup sebenarnya. Jadi mungkin di masa-masa yang terdekat ini kita duduk lagi bersama untuk bercakap dan melihat sejauh manakah berjayanya ataupun tidak perkembangan apa yang disebut sebagai perikatan nasional. Kerana inilah yang sedang ditumpukan perhatian oleh rakyat Malaysia, dan mereka juga ingin melihat apakah perikatan nasional ini akan dapat mengharungi suasana politik yang begitu hebat yang sedang berlaku sekarang ini, dan apakah perkembangan ini akan menjadi satu kenyataan yang akan menggembirakan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan kami menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.